Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurpariza binti Razak. Nombor matrik I21105570. Baiklah, pada hari ini saya dan juga seorang lagi rakan saya ingin membentangkan berkenaan dengan tajuk wadiah. Pertama, pengertian al-wadiah dari segi bahasa iaitu sesuatu yang ditinggalkan seseorang supaya dijaganya. Manakala dari segi istilah pula, hartanya satu akad perjanjian di antara pihak pemilik harta bersetuju menyerahkan hartanya atau mengamanahkan hartanya kepada seseorang tertentu ataupun kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk disimpan dan dijaga keselamatannya. Pengertian wadiah berasal dari wada' asy-syai'a, iaitu meninggalkan sesuatu. Kedua, ditinggalkan seseorang pada orang lain agar dijaga. Ketiga, meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Dan keempat, secara jelas di sini adalah al-wadiah dapat ditafsirkan sebagai simpanan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu itu sendiri atau entiti undang-undang yang mesti dilindungi dan dikembalikan setiap kali penjaga menginginkannya. Nama saya Nurul Aina binti Mawardi, I21105571. Seterusnya saya akan membentangkan definisi wadiah menurut ulama fiqh. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadiah sebagai taslitul khair ala hifzu maluhu sarihan aw dilalah, yang membabitkan orang lain dalam memelihara harta benda melalui ungkapan yang jelas dan isyarat. Di sini dia katakan wadiah ini dia melibatkan orang lain untuk menjaga harta bendanya dengan ungkapan yang jelas ni seperti menyuruh ataupun dengan isyarat. Seterusnya, ulama mazhab Hambali, Syafi'i dan Maliki iaitu jumhur ulama mendefinisikan wadiah sebagai tauqilu fi hifzi mamluk ala wajhi maksus, iaitu meminta pihak lain untuk memelihara harta bendanya melalui cara-cara yang tertentu. Dalil al-wadiah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Dan daripada hadis Nabi SAW, tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Seterusnya, rukun wadiah. Yang pertama, muwaddi iaitu orang yang memberi simpanan. Kedua, wada'i iaitu orang yang menyimpan barang. Kedua-dua ini iaitu muwaddi ataupun wada'i hendaklah sempurna akal, maka tidak sah wadiah itu dilakukan oleh orang gila, begitu juga menerimanya. Penyimpan dan juga penerima simpanan juga hendaklah cerdik, maka tidak sah menyimpan dan menerima simpanan orang bodoh dan majrur ilaih dengan sebab muflis. Ketiga adalah wadiah, iaitu barang yang disimpan atau simpanan. Maka di sini disyaratkan pada wadiah itu hendaklah barang yang disimpan itu dari jenis harta benda yang boleh diterima ataupun dipegang oleh tangan. Sekiranya dia menyimpan burung yang berterbangan di udara ataupun harta benda yang gugur di lautan adalah tidak sah. Dan yang terakhir adalah sirah, iaitu ijab dan kabul. Kabul itu ada kalanya dengan lafaz seperti katanya, contoh saya terima dan boleh secara dilalah, iaitu seperti Khadijah meletakkan barang kemas kepada Fatimah, maka dia diam.
Dengan diam itu menunjukkan Fatimah menerima sebagaimana beri-memberi pada jual beli. Syarat rukun wadi'ah. Yang pertama, keharusan menjaga wadi'ah. Rasulullah SAW bersabda, Adil amanata ila man i'tamanaka wa la tahun man hanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa. Syarat rukun wadi'ah yang kedua iaitu menanggung barang yang diamanahkan untuk simpanan. Ma'uddah iaitu orang yang diamanahkan tidaklah menanggung barang yang disimpan kecuali jika dia meremehkan atau melakukan jinayat iaitu bertindak salah terhadap barang yang disimpan. Maksudnya kat sini, penerima yang menyimpan haruslah menjaga di tempat yang terjaga. Jika barang yang disimpan itu haiwan, maka ma'uddah harus memberikannya makan. Jika tidak memberikan makan tanpa ada perintah dari pemiliknya, lalu haiwan itu mati, maka ma'uddah harus menggantikannya. Ma'uddah juga harus menanggungnya sekiranya dia tidak memberi makan atau minum sehingga haiwan itu mati, maka dia dikira berdosa. Allah juga mewajibkan baginya untuk memberi makan atau minum kerana haiwan tersebut memiliki kehormatan. Seterusnya, hukum al-wadi'ah. Secara umumnya adalah harus tetapi boleh berubah mengikut keadaan. Keadaan yang pertama ialah sunat. Sunat menerima harta atau barangan yang mempercayai dirinya amanah dan sanggup menjaga barang yang diamanahkan. Di sini dikata, sunat ni boleh jadi apabila dia percaya yang diri dia ni sanggup dan mampu untuk menjaga harta benda yang diamanahkan itu. Yang kedua, menjadi wajib bagi seseorang yang dalam keadaan tiada orang lain yang lebih layak dan amanah untuk menerima simpanan tersebut kecuali dirinya. Ia menjadi wajib bila tiada orang lain yang layak dan diamanahkan untuk untuk menerima harta benda tu kecuali hanya ada dirinya sahaja. Yang ketiga, menjadi haram bagi seseorang yang tidak yakin ataupun tidak sanggup untuk menjaga barang wadi'ah ini kerana yakin dirinya tidak amanah dan kalau diterimanya akan membawa kepada kerosakan atau kehilangan. Jadi jika dia yakin bahawa dirinya tidak mampu atau tidak sanggup untuk menjaga barang ini, kerana kalau dia terima boleh jadi barang itu akan rosak ataupun hilang, maka akan menjadi haram. Yang keempat ialah makruh. Makruh bagi seseorang yang dalam keadaan kurang yakin atau ragu-ragu sama ada ia amanah dan bertanggungjawab menjaga harta tersebut. Jadi jika dia ragu-ragu untuk menjaga ataupun untuk bertanggungjawab untuk menjaga barang tersebut, maka ianya menjadi makruh. Antara hikmah wadi'ah ini yang pertama ialah untuk memberi kemudahan kepada umat Islam dan menjaga kepentingan serta menjauhkan segala kesulitan mereka. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang amanah kerana wadi'ah mengajarkan seseorang agar dapat menjalankan amanah. Yang ketiga, tercipta tali silaturahim kerana yang memberi amanah akan mendapat pahala dan perbuatan tersebut yang bernilai ibadah. Tolong-menolong dalam hal ini sangat disenangi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat akad wadi'ah. Kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini pada bila-bila masa sahaja. Namun, kalau wadi'ah ini mengharuskan pembayaran, maka akad wadi'ah ini berubah menjadi akad sewa, iaitu ijarah. Jenis barang yang diwadiahkan iaitu harta benda, wang, dokumen penting dan juga barang berharga yang lain. Aplikasi perbankan Islam. Seterusnya saya akan menjelaskan
Al-Wadi'ah Yadul Amanah. Poin yang pertama, dia mengatakan sekiranya pihak penerima iaitu mustauda tidak berpuas hati dengan barang atau wang yang diamanahkan oleh orang yang memberi simpanan tersebut disebabkan oleh kerosakan atau kelalaian yang bukan dilakukan oleh si penerima simpanan tadi, maka si penerima itu tidak bertanggungjawab atas kerosakan tersebut. Seterusnya, Al-Wadi'ah Yad Al-Amanah, iaitu contoh aplikasinya dalam perbankan Islam adalah peti simpanan. Perkhidmatan peti simpanan selamat iaitu STB adalah perkhidmatan menyewa peti simpanan untuk aset atau security yang telah direka khas daripada keluli dan diletakkan di dalam bilik pembendaraan yang kukuh dan tahan api bagi menjaga keselamatan barang yang disimpan atau memberikan rasa keselamatan bagi penggunanya. Simpanan barang yang berharga dengan jaminan di mana setiap barang yang disimpan dikenakan upah simpanan bagi menjaga barang tersebut. Pemberi hutang tersebut menjadi orang yang menjaga amanah dan ia sama sekali tidak mempunyai hak terhadap barang dalam simpanannya kerana ia diberikan upah dalam menjaga barang tersebut. Jika barang tersebut sudah rosak, maka ia wajib ke atasnya untuk membayar ganti rugi akibat dari kerosakan yang terjadi ke atas barang tersebut. Terakhir adalah Wadi'ah Yad Al-Damamah adalah pihak yang menerima simpanan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang disimpan atau wang yang diamanahkan untuk disimpan. Sebagai contoh, pihak bank dapat memberikan intensif kepada si penjaga dalam bentuk bonus. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah Yad Al-Amanah iaitu tangan amanah di mana maksudnya ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan yang terjadi atas aset simpanan selama hal ini bukan akibat daripada kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang yang disimpan disebabkan faktor-faktor di luar batas kemampuan. Seterusnya, Jiro Wadi'ah. Jiro Wadi'ah adalah jiro yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni simpanan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki wadi'ah. Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, iaitu simpanan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitis ATM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.